kadang-kadang nak dapat aku pun susah sebab aku ni selalu menjadi target pihak production untuk buat interview. So kadang-kadang macam habis game je aku pun hilang sebab ada. Aku pula akan hilang kerana aku mencari mana J-Hunter Itulah situasinya. Tapi sekarang 17 saat untuk game kita dimulakan. Inilah PMSL League Stage minggu yang ketiga, hari yang ketiga. Dan kita masih lagi ada 2 game untuk hari ini dan itu adalah map bagi Miramar. Macam dia cakapkan, inilah map yang perlu diperbaiki oleh Yudo Alliance kerana banyak kali map ini dia macam mana dia perkataan tu? Menghantui? Bukan menghantui, mengkhianati mereka. Right, ya. Ya, map ni banyak kali mengkhianati mereka. Benar. Antara beberapa perkataan-perkataan yang aku kena ingat balik sebab yalah macam aku cakap aku akan ada di interview. Lepas tu aku kena korang akan tahu skrip ni memang kalau kau tengok dalam banyak-banyak interview aku bersama dengan PUBG Mobile, aku akan bercakap benda yang sama. Saya tak sangka tim ni menang. Ayat sama. Ayat sama saja. Wah, tak sangka. Tapi kalau AE pun kena buat juga. Saya tak menjangkakan pasukan AE ni akan perform dengan baik. Walaupun mereka dah menang 2 kali, patutnya dah tahulah menang. AE mereka tak ada hari ni, esok dia orang ada. Tapi Miramar average point ditunjukkan kepada anda pada ketika ini. Tapi bagi Yudo tu untuk lepas ke Super Sunday? Super Sunday sangat-sangat tipis pada ketika ini. Kenapa mereka kumpul untuk Saturday itu terlalu rendah. Kena ada miracle game untuk mereka. Bagi PEA sebab mereka ada 20 mata. Sebenarnya kalau mereka boleh repeat lagi sekali satu hari yang sama, mungkin mereka boleh habiskan minggu ini dengan 40 lebih. Ya. 40 lebih sebenarnya lah mata yang agak okey untuk mereka mengejar. Benar. Tapi iyalah, Yudo Alliance satu benda lah. Oh, wow. Hari ni betul-betul dia nak kita main dekat selatan ya. Oh. Prison Island pula dah sentuh. Dia memang suka island. Yep. Baru apa yang aku nak cakap tadi ialah Yudo Alliance satu benda yang pastinya ialah dekat Los Leones ni memang mereka agak raja lah. Tak ada orang yang akan berani nak bergaduh dengan mereka sangat. STX ni ada tapi mereka tidak langgar kawasan Yudo Alliance. Kesudahannya mereka akan mungkin rotate di kawasan yang berbeza. Akan tetapi disebabkan bulatan ni sampai ke dua-duanya di bahagian bawah dan dua-duanya menyentuh dalam circle ini. Dua-dua pasukan ni menyentuh circle ini. Mungkin perkara yang lain akan berlaku ataupun dua-duanya tak akan bergerak. YO2, Pick Me depan mereka. Ian paling depan sekali, belum dapat senjata. Abi juga ada, tetapi Pick Me akan bergerak menjauhi kawasan ini. Drone, Bilbo juga bergerak. Mereka menampakkan tadi terjunan yang dilakukan oleh pasukan YO2 ataupun YO2. Jadi dia akan berganjak lah kerana mereka juga tidak cukup kelengkapan dan dilihatkan pada drone tidak ada apa-apa langsung barang sokongan seperti boosting item mahupun first aid kit. Nampak semua masih lagi dalam permainan kita dengan 16 team. Ada apa-apa aksi yang terlalu menarik pada waktu ini. Looting face saja. Point key ada bunyi tembakan DBS. Okay, dia tengah testing DBS ni keluar peluru ke tak saja. Stage 1. Kawal keperluan prison. Spider 10. Satu nama yang agak menarik untuk dipilih sebenarnya. Itulah. Yang menariknya dia Spider 10. Lepas tu member yang belah tim sana Super Nan. Tapi okey lah. Sebab dua-dua hero muda yang Superboy ni nama Boy. Tapi tua. Umur sebenarnya berapa? Asalnya dia macam 29 ke something macam tu. 29. Rasanya lah. Sebab Boyka ke Kuza cakap dia lagi tua dari aku tu. Boyka lagi tua dari aku. Boyka lagi tua dari semua orang. Tak lah, betul-betul lah. Memang Boyka lagi tua dari aku. So kalau dia lagi tua daripada Superboy, Superboy lagi tua daripada dia. Ya, ada 30 lebih lah kot. Mungkin lah. Tak pastilah. Itu kita tak pasti. Tak boleh nak apa. Encik Syahrizwan Sari nanti bagi nama IC untuk buktikan anda muda. Ya, benar. Nanti post gambar IC dekat warga jail, hanya letakkan line dekat mata je. Jangankan gunung di Miramar. Nyanyilah sampai habis. Aku tak ingat, aku ingat benda tu.
ke gunung ke gunung apa, aku ikut kamu, aku ingat tu je. Aku selalu dengar lagu tu tapi aku tak tahu apa benda dia cakap. Pada ketika ini, jika anda tahu lirik itu, jangan lupa untuk menyanyi bersama-sama. Ya. Aku tak tahulah kenapa kan. Yelah aku ni sebahagian je orang Sabah. Tapi bila yang part yang tu nyanyi, sebab aku dengar cara dia sebut Fujiyama tu, aku dah tahu, aku terus, dia ni orang Sabah. Fujiyama tu mana? Fujiyama itu maksudnya gunung Fuji lah dekat Jepun kan. Tapi sebab cara dia sebut tu macam dia punya F tu dekat dengan P. So bila dia cakap Fuji. macam Fujiyama, aku terus, dia ni orang Sabah ke? Jadi aku betul-betul curious, tertanya-tanya kan. Dan rupanya dia adalah anak saudara Stacy. Oh, Stacy. Ya, so memang automatik orang Sabah lah. Right. Stacy daripada Akademi Fantasia. Ya, benar. Pasti berjaya, Audrey. Aku sebenarnya dari dulu sampai sekarang masih lagi terfikir, mungkin kita orang tua lah, mungkin kita je kenal Maui. Aku tak pernah rasa Maui ni adalah penyanyi yang power masa Akademi Fantasia. Dan aku tak tahu macam mana dia menang. Okay, so Sekarang kalau kau pergi cari video-video lama dan tengok dia menyanyi, aku macam akan terfikir, biar betul dia menang. Kan, sebab dia bukan suara yang tinggi. So basically apa yang berlaku asasnya lah. Okay, ni daripada tiba-tiba kau mempersoalkan benda ni, aku memberitahu bahawa Maui adalah seorang, kalau di dalam dunia barat, dia tidak akan dikenali sebagai seorang singer atau penyanyi. Dia akan dikenali sebagai crooner. Okay. Sebab dia menggunakan suara yang dalam, dan kemudian suara itu dia bermain dengan suara itu lah. Okay. Macam siapa? Jamal Abdillah. Dan kalau di dalam contoh barat yang paling dekat dengan benda ini ialah Frank Sinatra lah. Okay. So, diorang ni nyanyi tak tinggi sangat. Tapi sebab dia menggunakan suara jantan, itu merupakan tarikan utama adalah. So, bila Maui masa dia menyanyi tu, ramai yang kata, wow, dia ni suara jantan, hebat. Seperti M. Nasir. Kan? M. Nasir membuat benda tu ke? M. Nasir tak sangat sebenarnya. Tapi M. Nasir ada suara jantan lah. Maksudnya lagu yang aku tahu yang dia nyanyi, lagu Seroja tu je lah. Ya, itu pun lagu orang lain kan. Lagu tu ditulis oleh M. Nasir kan? Aku tak pasti. Sebab aku ingat masa Akademi Fantasia, M. Nasir ada tulis satu lagu, dia dengan Philip kena nyanyi lagu yang sama or something. I see. So dia ada macam dua version. Tapi pada waktu ni kita lihatkan Talon terlebih dahulu. Ya. Lead X. Red Face. Masih menunggu untuk M. Nasir mengkompos satu lagu untuk PUBG Mobile seperti Alan Walker. Oh, sebelum ni ada satu penyanyi rap yang ada buat satu lagu dengan PUBG Mobile. Lupa nama dia apa. Yang lepas tu ada orang kena buat stitch dekat TikTok semua tu. Ya, betul. Merfly Oh, Merfly. Yang Malaysia punya. Tetap suara dia. Ya. Merfly juga orang daripada Sabah. Sangat-sangat berbakat dia. Ya, betul. Sebab aku buat interview dengan Merfly. Lepas tu satu benda ni, kita nak interview ni, nak cakap dengan Damrut susah sebab dia segan kan. Tapi bila Merfly mula cakap Sabah dengan Damrut, okey dah, tak boleh berhenti dah cakap. Mungkin dia comfortable untuk cakap bahasa Sabah. Betul. Fly. Rocky. Ada selaras Scar L di dalam tangan. Benar. Kenderaan akan diambil. Ada satu tambahan. Todak. Ada 13 mata setakat ini. Selagi ada peluang untuk mereka ke Sunday. Benar. Semua tim ada peluang itu. Sekarang ni kita lihatkan tiada seorang pun yang gugur. Game yang sangat-sangat sunyi, perlahan. Beberapa karakteristik yang boleh kita simpulkan mengenai permainan ini. 64 masih lagi hidup. Dan nampak gayanya macam akan bertukar menjadi lebih lama. Itu akan membenarkan kami untuk bercakap pasal benda-benda yang lain lah. Yang sebenarnya benda-benda penting. Ya, benda-benda penting. Yang berilmiah. Ya. Kita boleh katakan pada waktu ini ialah break. Dia pecah. Benar. Ini pun satu benda yang selalu orang salah hija lah, break. Iaitu satu ialah break kereta dan satu ialah break pecah. Biar kau cakap baru aku fikir apa yang beza. Okay. Ya. Spider Tan. Yami ada dekat depan. Sebenarnya kan Jay, satu benda lah. Of course untuk viewer-viewer kita nak belajar bahasa Inggeris dan sebagainya. Jay dengan On The Go sebenarnya agak fasih. Membaca, menulis dan juga bercakap bahasa Inggeris. Benar.
Satu benda pasal ejaan. Kalau kau tanya aku ejaan apa-apa sekarang ni, aku mungkin akan buat kesilapan. Tapi kalau kau tanya apa-apa ejaan, kalau aku tulis, aku akan tahu macam mana eja benda tu. Sebab aku terlalu terbiasa melihat perkataan tersebut sebab aku suka baca buku. Ya. So dia jadi macam, ejaan itu adalah satu image. So bila kau cakap break, dalam kepala aku adalah tulisan break tu aku boleh imagine. Ya. Dan ya, so kalau anda mau improve anda punya ejaan, baca. Betul. Sangat setuju benda tu. Tapi bercakap pasal ejaan, satu benda sampai sekarang yang sedikit ni lah, sedikit menjengkelkan aku lah. Disebabkan kadang-kadang aku tak tahu adakah kita, sebab sometimes orang akan gunakan ejaan US, sometimes orang gunakan ejaan UK. So benda yang paling menjengkelkan aku lah center. Center. Ya, sebab dia ada centra dengan center. Benar. Bagi aku adalah color. Colour. Color flower. Orang panggil dia flower. Yep. Orang panggil dia flower. Armor pun kadang-kadang tak tahu nak pakai ejaan yang mana satu. Ya. Sebenarnya kadang-kadang aku pun confused mana satu. Sebab kita sepatutnya, sebab kita beli di Malaysia, kita guna British English. Tapi kadang-kadang kita tak tahu perkataan sebenarnya mana satu. Yang American English mana satu. Ya. Tapi aku paling benci sekali dalam US punya sebutan ialah aluminium. Aluminium dengan aluminium. Ya, aku paling benci US punya. Aku rasa macam tak cukup perkataan. Aluminium. Benda ni aluminium. Aluminium. Nerpeco. Ariu. Aku kan sentiasa pilih aluminium. Sama. Just because begitu banyak elemen dalam periodic table, ada IUM kat belakang kan. Ya. Kenapa aluminium ni saja special? Ya. Dan seperti yang lain macam uranium dan sebagainya. Premium tu bukan lah. Tapi Premium. Guys, tolonglah guys. 64 orang hidup lagi ni. Saya tak tahu nak buat apa dah. Kan, betul perlahan game ni. 64 hidup, circle ketiga. Tak ada apa berlaku pun. Ya, Vampire dekat belakang Yudo Alliance. Tetapi kedudukan premium minimum dekat Geek Fam dengan Todak. Ada satu knockdown. Dan satu kill. Yay! First blood. Punya lama Kuan Ji dapatkan. Itulah, kita dah cover aluminium, dah cover ejaan break dan juga break. Ya. Dan pelbagai perkara lagi. Texas. Rio, RQ Rio. Ada naga di dalam logo mereka kali ini. Bandage akan diguna pakai sekarang. Menaikkan nyawa cepat mungkin. Stage 3 permainan kita. Dengan 16 tim. 63 orang masih lagi hidup. Run akan diambil. Pergerakan akan mudah untuk dilakukan. Tapi waktu yang sama dilakukan The Infinity yang akan berdepan dengan tim X. Ui, grenade depan muka dekat situ. Dapat satu, dapat dua. Tapi dua orang juga di knockdown sebenarnya. Daripada kawasan belakang kau tu ni cuba untuk membantu. Tapi gagal. So sekarang ni 1v1. Jiki nyawa dia satu titik sebenarnya. Kalau dia menang, aku tak tahu nak cakap apa. Dua-dua nyawa satu titik sebenarnya. Dua-dua akan hilang paling banyak. First second cuba untuk dicocok. Masa ada. Untuk player daripada Infinity ni lebih banyak. Dia keluarkan shotgun. Dapat target. Habis rata. Stalwart yang akan diratakan pada waktu ini. Gotu ni akan berjaya diselamatkan. Tapi malah untuk mereka hilang banyak player. Tadi kat Stone berlawan dengan Leon. Jimmy cuba memberikan cover daripada kawasan atas. Ini fight yang penting untuk kedua-duanya. Tapi Stone akan berjaya mendapatkan satu. Malang. Macam kita cakap, map ni suka khianat dia orang. Ya, betul. Hampir dapat jatuhkan Schweppes. Stone ni masih lagi nyawa yang agak penuh. Dua orang dijatuhkan untuk Yudo Alliance. Tapi mereka masih boleh selamatkan situasi ini sebenarnya. Tapi Stone nampak macam tak commit untuk dapatkan mereka punya points tu. Ini sedikit berbahaya. Tapi Vampire pun tinggal dua orang saja. B2 kalau berjaya menang boleh selamatkan at least satu. Pada tangan di balik arah Stone. Stone nice. kurang banyak di situ. Dia dapat target. Harap mereka tahu perlawanan akan dimulakan sekarang ini. Tarian yang lebih cantik daripada Adeluk. Ratakah? Belum. Ada satu lagi. Olio akan jatuh pada zona. Bolehkah selamatkan Leon sekurang-kurangnya? Tak boleh. Memang tak logik untuk selamatkan. Tapi Schweppes ni perlu diambil kira. Daripada segi ancaman mereka boleh di backstep oleh Encik Schweppes ini. RQ Exas juga akan dijatuhkan. Malang untuk Yudo Alliance. Mereka tadi dapat circle tapi apabila circle mengkhianati mereka dalam masalah boleh terjumpa dengan pasukan yang kebetulan paling kuat sekarang. Nombor 1, Vampire. 5-2. Sekarang ni 15 tim circle.
Seterusnya sekarang ditunjukkan kepada anda, Gig masih lagi akan berada di kawasan tengah-tengah. Ini mungkin boleh menjadi game terbaik bagi mereka. Lengkap dengan keempat player mereka, tidak hilang sesiapa terlalu awal kali ini. Mereka boleh bermain full squad, full power. Todak juga akan ada di dalam circle pada ketika ini. Crit VIP, UDO2 dan juga Todak. Sangat siap berdekatan antara sesama lain. RRQ akan diratakan dengan kemasukan Flash ke dalam Flash 2 mata penyingkiran. Tidak ada circle, kena masuk jauh sedikit circle daripada mereka. Talon akan hilang satu secara kekal. Tinggal 3 orang player untuk mereka. Tapi mereka dalam top 3. Kena hati-hati juga. 2 game ini Talon pun perlukan mata yang agak banyak. Tapi secara overall je, adakah kau rasa minggu ini requirement untuk pergi ke Sunday secara langsung itu akan kurang sedikit? Sebab sekarang ni kalau Vampire Tusu next game, dia pun tak sampai 85 lagi. Ya, memang betul. Nak kata requirement tu akan kurang, aku rasa boleh jadi juga. Sebab pada hari ini aku tak nampak lagi ada pasukan yang mungkin boleh tertaluk kepada BTR juga. Kalau BTR boleh dapatkan 100 mata macam mana Void dapat, mungkin dia akan sama saja macam minggu lepas. Sebab second place masa tu pun dalam 80 lebih, 90 lebih kot untuk dia terus masuk ke Super Sunday. Requirement semakin kurang, mungkin just by few. Mungkin daripada 85 tu jadi 82. Benar. 82 tak begitu jauh daripada 85. So boleh diterima. Lapar. Inilah tim yang kita rasakan boleh capai 100 mata itu dengan 2 game berbaki kerana mereka memang betul-betul on form. Flash Kwang Ji. Tupan berlaku, BTR Gen Force akan dijatuhkan oleh Misery. Tapi jarang-jarang di knockdown terus terbunuh. Tapi kali ini ya boleh tunjukkan badan terlalu lama. 2 orang akan terus di knockdown pada ketika ini. Smoke perlu dibaling. Kena hati-hati kalau tak dia ni pun kena knockdown juga. Revival akan dilakukan. Ouch. BTR memang tak boleh untuk jatuh dekat sini begitu saja. Inilah map mereka yang terkuat. Sebagaimana pasukan Yudo lain setelah buktikan mereka memang betul paling kuat dekat Erangel. Mereka juga kena melakukan satu benda yang sama. Tapi jatuh satu lagi mungkin ahli daripada BTR. Unti. Tak, si Misery tu dia dekat kawasan zona biru. Dia tembak daripada kawasan jauh. Ya. Nyawa dia hampir hilang sudah dekat situ. Tapi Misery betul-betul merugikan sedikit lah. Merugi banyak. BTR dia mati pada zona akhirnya. Tapi dia bawa 2 orang dengan dia. Iya, rugi banyak tu. Dan akan menyebabkan BTR tak dapat nak mengumpul markah dengan terlalu banyak waktu ini. Mungkin ini akhirnya akan menjadi satu map untuk pasukan Malaysia. Sama ada daripada Todak ataupun Geek Fam. Tapi Todak nampak macam akan melawan dengan Wahyu tu untuk waktu ini juga. Untuk waktu yang sama, Flash yang berkali-kali dapatkan map pulau yang agak baik untuk mereka. Tetapi gagal di saat-saat akhir. Kali ini dengan 3 orang, 4 mata penyingkiran. Mampukah dapat satu lagi? DBS dikeluarkan, Kwang Ji melepas tembakan, nyawa rendah sedikit. Tapi sekarang Kwang Ji juga akan ditembak. Dia ada di kawasan agak open, smoke yang dia baling itu ada sedikit kebocoran. Sedikit dia cocok. 3-7, 12 tim. Tapi pada waktu sama Audrey akan di knockdown. Tidak dibunuh secara langsung. Zaxi dapatkan Kwang Ji. BTR 1 orang player, tapi masih lagi. Ya. Cuba untuk mendapatkan knockdown ini. Geek Fam ada circle paling cantik. Cuma Audrey belum lagi dipegang. Kalau circle ni tarik ke atas saja, mereka akan hantar orang akan ready dah. Ya, boleh masa untuk hantar, untuk melakukan revival 4 orang. Mungkin kali pertama Geek survive 4 orang sampai stage 5 kali pertama. Benar. Itu memang untuk hari ini, ini buat kali pertama. Dan mereka dapatkan di tempat yang agak terbaik untuk mereka. Sebab Geek Fam daripada PNPL 1 lagi, memang dikenali sebagai Maharaja berkongsi lah dengan Team Secret untuk map Miramar. Dan kemudian mereka selalu berkongsi Miramar ini menjadi raja dengan sama ada Yudo Gang, sama ada Sam9 Gang atau Sam9. Tapi pada waktu ini Audrey akan dikeluarkan secara langsung. So mereka sudah pun kehilangan full squad mereka. Oh tak, Audrey masih lagi boleh diselamatkan. Cuma itulah malang, dia baru diselamatkan, dia dijatuhkan balik. So member kena patah balik kalau nak selamatkan dia. Tapi rasanya macam tak payahlah Audrey, pasti masa aku. Tapi mereka perlukan 4 orang player tersebut. Tapi Jumper akan dapatkan Cleon terlebih dahulu di kawasan kanan map kita. Todak berjumpa dengan UDO2 sekarang ini. Stage 5 permainan kita, Mr. Joe. Ya, Audrey akan dibiarkan begitu saja walaupun tidak ada ancaman terus kepada Audrey. Abby akan dijatuhkan, Iftar akan mendapatkan. Jadi Todak masih lagi kukuh dengan 4 orang, tetapi serangan ini masih lagi belum berakhir
untuk mereka. Malah mereka juga kena bergerak daripada kawasan ini ke kawasan yang lain. Sebabkan itu perlawanan ini menjadi sangat-sangat penting untuk kedua-dua YO2 dan juga Todak. Benar, tapi mereka akan ditekan pada ketika ini juga. Dalam keadaan knockdown sekarang ni, Tam mendapatkan knockdown tersebut. Bandage kena pakai secara langsung. Razor masuk dengan satu DBS yang menutup pintu terlebih dahulu. Todak lawan YO2, keduanya tidak ada circle pada ketika ini. Razor dan Yen masih lagi hidup. Yen akan dijatuhkan. Razor last guy sekarang ini berjaya dapatkan Tam. Razor berjaya dapatkan yang kedua juga. Last guy sekarang ini dan 8 peluru dalam DBS. Member berpusing. Naik ke atas semula. Yal dikeluarkan tangga ke-11. 2 mata penyingkiran. Razor di luar. Lawan dapat satu lagi knockdown. Tapi Void yang sebenarnya masuk campur. Razor dapat. Bukan. Leon sebenarnya yang masih lagi hidup. Ingatkan Razor dapat clutch tadi. Tetapi malang sekali Malaysia lawan Malaysia. 3. Lawan Malaysia lagi. Dan of course, grenade tangan daripada Voke itu perlu ditakuti sedikit oleh Creed. Tapi Creed akan menembak terlebih dahulu ke arah Void. Void satu jatuh. Tapi Voke nyawa sangat-sangat rendah. Pada ketika ini perlu dinaikkan. Bagi Void, mereka kekurangan satu orang play dan terus reset dilakukan sekarang ini oleh Creed. Mereka mahu mengambil fight ini berlawan dengan Void. Cleon akan diambil oleh Chewy juga di kawasan belakang. So, tak perlu risaukan kawasan belakang tersebut. Zeta nyawa rendah. Todak keluar di tangga ke-8. Mereka dapat 5 mata untuk round ini. Newbies mendapatkan Void key. Dan sekarang ini Creed VIP berjaya dijatuhkan satu orang. Newbies juga dijatuhkan tapi berjaya untuk cover semula oleh Chewy. Chewy dan Voke, 2 player akan kena lawan dengan Void yang juga ada 2 player Voke. UMP menjadi pilihan. Kena cucuk first aid. Dia kena cucuk first aid cepat-cepat. Chewy kena membeli masa sekarang ni. Voke akan dijatuhkan terlebih dahulu. Malang sudah pun diratakan. Sudah pun diratakan tapi mereka mengorbankan 2 daripada Void. Jadi ini akan memberikan dividen besar gila untuk Geek. Yap. Dan dapatkan circle seterusnya. Kedudukan yang paling stabil tapi malang untuk pasukan Malaysia. Selepas lawan satu pasukan Malaysia, masuk lagi satu pasukan Malaysia. Itu YO2 diikuti oleh Todak, diikuti oleh Creed VIP pula. Tapi melibatkan kerugian kepada Void lah untuk waktu ini. Dan masih lagi ada 2 pasukan Indonesia yang mempunyai skuad besar. Iaitu pasukan Pygmy dan ke pasukan Boom. Boom, 21 mata, 22 sebenarnya kalau campur dengan elimination point mereka. Geek mampukah Chicken tadi nama 2? Boleh. Daripada punya ramai tadi orang dalam circle ketiga tu masih ada. Itulah cepat dia hilang. Dia hilang sekarang tinggal 6 squad saja macam nak habis. 6 je. Yup. Tinggal satu saja pasukan Malaysia secara tiba-tiba. Pygmy 4 mata penyingkiran. Geek ada 2. Dia ada 3 player tapi dia ada circle, itu advantage dia. Logan. Zeta Rana diambil menjejakkan diri ke arah Boom. Yang nampak orang player tembakan yang lepas ke arah Boom pada ketika ini. Boom splitting 1-3. Yang kat depan tu sebenarnya kawasan bahaya. Dan itulah Razy betul-betul grenade di baling depan muka dia. Damage diambil. Dan Razy akan dijatuhkan oleh Zeta semula. Boom akan menembak semula tapi dia tidak akan menjumpai player tersebut. So mungkin splitting ini akan memberikan sedikit mata penyingkiran tambahan untuk Void. Dan mereka sudah pun ada satu knockdown ke atas Boom. Pygmy juga rata ke tak? Dia ada 5 kill. Mereka ada peluang Chicken paling besar sebenarnya kalau player daripada Boom ni tidak dibangunkan semula. Ya benar, 80% peluang untuk kemenangan adalah pada pasukan Indonesia. Mereka ada 4 pasukan dekat sini, 1 sahaja untuk Geek Fam daripada Malaysia. Tapi rata-ratanya memang tak dapat dinafikan untuk pasukan daripada Indonesia ini dan map mereka yang terkuat. Dibuktikan berkali-kali dan BTR sangat degil untuk terkeluar daripada game. Tadi nampak macam sudah pengakhiran untuk BTR. Rupa-rupanya ada satu lagi player, Ponbit. Balingan bom tersebut ini, kalau kena pada Zeta, settle masalah. Dia kena pada Key dan Zeta nyawa sikit. Sekarang ni Geek Fam sudah pun ada 2 mata penyingkiran di dalam tangan mereka. Perlu mencari lebih banyak. Tapi kurang sangat player pada ketika ini. Itu yang tak sedap. Boom Ponbit memang rakannya sudah pun terbunuh. Peluang terbesar ada pada Pygmy. Dengan nambut BTR. Ya, itulah dia ada lagi. Tak tahu apa yang berlaku untuk waktu ini tapi Zaksi kan muka dia pun macam reporter. So dia ada ilmu halimunan yang diturunkan oleh seorang Ryzen kepada beliau. Yep. Jadi dia kelas lah tu. Lepas tu dia akan buat video stage dia dengan Ryzen dulu. Dekat Miramar juga kan tu.
Sekejap lagi kau nampak Pick Me akan bergerak 4 orang kat situ, dia akan spray. Yap. Pick Me. Perlu berhati-hati dengan player daripada BTR. Tapi Geek Fam tidak akan melepaskan situasi ini. Baru circle yang ke-7. Jadi tidak ada pressure selepas ini untuk mana-mana rotate dengan terlalu laju. Oh, tapi Geek Fam dapat tempat premium malang Audrey tadi. Premium. Kalau lah mereka ada 4 sekarang ni, mungkin besar, mungkin percentage mereka pun sama rata dengan Pick Me. Sebenarnya lebih tinggi daripada Pick Me sebab mereka dalam circle. Itulah tu perkara tambahan yang mereka perlu ambil kira. Snipe macam biasa akan tinggalkan di belakang sekali. Sekarang ni akan melakukan regrouping bersama dengan teammate-teammate yang lain. Compound milik mereka, compound berharga. Kali ini Damroot ada 4 butir grenade, 300 peluru, semua lengkap, tak seperti game di Erangel tadi. Benar, ini akan meningkatkan chances ataupun peluang mereka bagi mendapatkan game yang lebih menarik. Tetapi Geek Fam, peluang mereka adalah 30%, 1.9% untuk BTR. Tapi kita tahu AI ni memang betul-betul lari sedikit. Pick Me 42.4. Kita nampakkan 2 kali di mana geng yang ada 4 orang ini bukan saja tak dapat chicken, malah tak dapat nombor 2 pun. Ya. Kali-kali kita lihatkan perkara tersebut. Tapi 10 orang hidup. Geek. Kalau chicken di sini, peluang ke Sunday. Ya. Terbuka luas bagi mereka. Peminat-peminat tim mereka mengharapkan yang terbaik juga bagi Geek. Dan berjaya dapat satu lah topan. Berjaya mendapatkan Yummy juga. Boom. 2 mata penyingkiran tambahan akan diambil oleh Geek pada ketika ini. Oh, wow. 4 mata kah? Sekejap, kenapa dia tak dapat 4? Siapa dia 4? Kenapa 3 je? Mungkin ada yang diambil oleh Pick Me juga. Ya, masih bang. 3 mata sekarang ni untuk Geek daripada mata penyingkiran. Boom, tinggal 1 sahaja. Daripada Damroot, dia spray dengan skop 3. Belum lagi berjumpai sasaran yang dia mencari. Wow. Setuju. Oh, dia nampak kepala. Dapat siap. Mantaplah Damroot. Gila-gila, mereka cuba selamatkan dengan secepat yang mungkin kerana mereka tahu mereka kena masuk dengan 4 orang ke dalam kawasan ini. Tetapi yang akan menentukan keselamatan semua orang sekarang ni, ke mana circle akan pergi. Sebab circle ke-8 akan ditunjukkan selepas ini. Pick Me akan mendapatkan circle juga. Masih lagi dalam kawasan circle. Geek Fam telah pun berubah kedudukan mereka. Kena mengambil kira posisi dan lokasi boom juga. Benar. Stage yang ke-8 sekarang ini. Semakin menghampiri endgame scenario. Tapi compound yang dipegang oleh Geek ini memang sangat-sangat sedap. Dan mereka terkenal juga dengan defense compound mereka yang agak kuat. Dan kali ini mereka betul-betul boleh menunggu untuk enemy-enemy datang. Kalau kau nak bawa kereta, kau datang. Aku ada banyak gila grenade untuk guna pakai. Lihatkan kedudukan Snipes. Oh ya. Tapi yang paling penting sekali, kedudukan Geek Fam ini adalah kedudukan paling tengah. Jadi mereka akan memaksa Pick Me untuk masuk ke dalam. Dan perkara itu dapat dilakukan macam kau cakap. Grenade sudah pun disediakan. Tetapi Pick Me masuk dengan agak cepat. Oh, laju. Dia bawa DBS juga masuk ke dalam. Snipes kena berlawan dengan DBS. Dia dapat! Snipe dapat 1. Cuba mundur secara langsung. Dimasukkan 9 peluru dan senapan patah 2 peluru ini. Dan sekarang ini di kawasan atas. Grenade tangan kah? Api-api menjadi pilihan. Terbakar member. Rakan-rakannya belum lagi di knockdown. Tapi sukar untuk mereka masuk. Geek masih lagi bernyawa di sini. Gila! Dapat 2 dekat situ. Pick Me hampir ratakan semuanya. 2 tim berbaki. Terlalu cantik lah Geek Fam kau main. Terlalu cantik. 3 orang bermain. Compound dijaga. Tapi sekarang Damroot jatuh. Sonic. Habiskan Sonic. Mantap. Winner-winner chicken dinner akhirnya ke tangan Malaysia. Geek Fam. Wow. Oh, memang pelanggaran yang defense yang sangat-sangat cantik lah daripada Geek Fam. Tak boleh nak cakap apa. Walaupun menggunakan senapang patah saja S1897, tapi berjaya menghentikan Juba daripada mendapatkan compound mereka, dan itu pembukaan daripada Snipes yang menyebabkan kegagalan Pick Me untuk mendapat markah yang jauh lebih tinggi. 3 orang yang berbeza melakukan 3 kerja yang berlainan tapi memikul
tanggungjawab yang lebih kurang sama tadi daripada ending. Kau tengok dia punya main weapon dia. S897. Aku tahu nama senapang ni. Tapi power. Memang cukup power. Akhirnya chicken dinner bagi Malaysia. Ya, MVP adalah Snipes dalam banyak-banyak. 7. Oh, sikit je lagi. Ya. Untuk Damroot potong, tapi of course patut bagi kat Snipe lah. Bagi kat Snipe lah. Ya. Dia selalu mati pada zona untuk orang kan. Betul. Audrey, Sonics. Line up pun menarik juga. Oh, line up